Kata yang betul. Ahli yang berhormat bagi kawasan Kelang, Yang berhormat Tuan Charles Anthony Santiago. Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri, Tuan Yang Pertua, pandemik COVID-19 sekali lagi mendedahkan masalah dasar pensuastaan dalam perkhidmatan sokongan di mana hak-hak pekerja kontrak sentiasa dicabuli oleh majikan mereka. Pada awal bulan Ogos 2021, seorang pekerja pembersihan kontrak di Hospital Tunku Ampuan Rahimah yang meninggal dunia selepas dijangkiti COVID-19 didapati masih belum diberi vaksin. Pada 22 hari bulan Oktober 2021, terdapat 38 orang pengawal keselamatan sekolah di sekitar Perlis mendakwa gaji mereka tertunggak 2 bulan. Hal ini menyebabkan kehidupan mereka amat terkesan. Padahal kes-kes sebegini telah menjadi satu norma sebelum wabak COVID-19. Kesatuan Sekerja telah menerima banyak aduan di mana kontraktor-kontraktor enggan atau lewat membayar gaji dan memberi caruman di KWSP, Perkeso dan juga SIP. Meskipun pekerja pembersihan hospital melaksanakan tugas mereka sebagai barisan hadapan melawan COVID-19, namun mereka tidak layak menerima allowance khas sebanyak RM600 seperti doktor dan juga jururawat. Walaupun pekerja kontrak telah lama bekerja di sekolah atau hospital masing-masing melebihi 10 tahun, namun mereka tidak pernah mendapat bonus tahunan, faedah atau peningkatan gaji. Pekerja-pekerja tersebut dilayan sebagai pekerja baru kerana majikan memaksa mereka untuk memperbaharui kontrak setiap 3 tahun. Pihak kontraktor juga gagal menyediakan peralatan pekerja dan peralatan perlindungan peribadi yang lengkap dan berkualiti seperti pelitup muka, sarung tangan, penyapu, mop, ejen pencuci dan sebagainya. Hal ini membahayakan kesihatan pekerja dan menyukarkan kerja pembersihan seharian. Oleh itu, saya mohon kerjasama Yang Berhormat Menteri untuk menjawab soalan-soalan berikut. 1. Berapakah jumlah pekerja kontrak termasuk pekerja pembersihan, pengawal keselamatan, tukang kebun dan lain-lain lagi yang bekerja di sekolah, hospital dan agensi kerajaan? Sila menyatakan jumlah ini berdasarkan kategori pekerjaan, kaum, jantina dan kumpulan isi rumah, kategori kemiskinan mutlak dan kemiskinan tegar. Sila menghuraikan perjanjian antara kerajaan dengan 5 syarikat konsesi dalam perkhidmatan sokongan hospital termasuk obligasi kontraktor, termasuk penyediaan peralatan dan PPE yang lengkap dan berkualiti. Jumlah nilai kontrak, tempoh kontrak, skop kerja, cara pemantauan kerajaan untuk memastikan kontraktor mematuhi terma-terma kontrak. Apakah kriteria-kriteria kontraktor diperlukan untuk mendapatkan kontrak tersebut? Yang ketiga, apakah saluran atau sistem pengurusan aduan pekerja kontrak yang sedia ada? Berapakah jumlah aduan yang diterima pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan jenis aduan mengenai sekatan kegiatan kesatuan ataupun union busting, kelewatan pembayaran gaji, potongan gaji tanpa sebab, penyelewengan dalam pengiraan upah kerja lebih masa, caruman KWSP, Perkeso dan juga SIP yang tidak cukup. Keempat, berapakah jumlah kes aduan yang masih dalam siasatan, jumlah kes yang didakwa di mahkamah dan jumlah kes yang diklasifikasikan sebagai no further action. Apakah tindakan susulan kerajaan terhadap kontraktor-kontraktor yang didapati mengeksploitasi hak-hak pekerja kontrak? Adakah kerajaan sudi menyenarai hitamkan kontraktor-kontraktor berkenaan? Bagaimanakah kerajaan memastikan kesalahan-kesalahan tersebut tidak diulangi oleh kontraktor yang baru? Kelima, adakah kerajaan sudi kaji semula dasar pensuastaan 83 dan mengiktiraf pekerja-pekerja kontrak ini sebagai penjawat awam di dalam skim perkhidmatan dan skim kerajaan? Silai huraikan plan tersebut secara terperinci. Nombor 6, sekian terima kasih. Yang akhir sekali, sekian terima kasih atas kerjasama Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat.
Kelang. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia atau Timbalannya menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Tuan Yang Dipertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Kelang, Yang Berhormat Charles Anthony Santiago. Saya amat bersetuju dengan perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kelang ini, dan saya telah meneliti secara terperinci perkara-perkara yang dibangkitkan. Ini ada 5 perkara yang telah disentuh oleh Yang Berhormat Kelang, yang mana sangat baik untuk rakyat dalam masa ketika ini. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Kelang juga telah membangkitkan isu-isu yang menyentuh bidang kuasa rentas kementerian ataupun crossing ministry dengan izin, yang melibatkan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pada masa ini, seramai 42,693 orang pengawal keselamatan yang bertugas di Kementerian Pendidikan Malaysia. Para pengawal keselamatan ini melaksanakan tugasan demi memastikan 10,961 premis di Jabatan Pendidikan Negeri, bahagian dan institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia berada dalam keadaan terkawal dan selamat daripada sebarang ancaman. Bagi perkhidmatan pembersihan bangunan di kawasan sekolah, di sekolah dan di institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, terdapat seramai 45,411 orang pekerja yang bertugas untuk memastikan 10,563 premis berada dalam keadaan bersih dan terjaga demi keselesaan pelajar dan guru. Bagi perkhidmatan membekal makanan bermasak pula, terdapat 12,064 orang pekerja di 1,730 buah premis yang bertanggungjawab menyediakan makanan yang bersih dan selamat kepada murid asrama. Jadi kalau Yang Berhormat Kelang nak dapat angka ini secara bertulis ni, saya boleh passing lah. InsyaAllah mungkin kita tak boleh ingat dengan fakta-fakta yang jumlah besar ni. Tak apa, boleh saya bagi, tak ada masalah. Selepas saya baca ni, kita bagi satu salinan. Ya, memang ada jawapan diberikan kepada mereka. Okay. Selepas Jadi setakat ini, Kementerian Sumber Manusia masih belum menerima sebarang maklum balas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai maklumat terperinci berkenaan bilangan pekerja kontrak dan kandungan perjanjian di antara kerajaan dengan syarikat konsesi dalam perkhidmatan sokongan hospital seperti mana yang dikehendaki. Saya mencadangkan agar pihak Yang Berhormat Kelang boleh juga berurusan secara terus dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mendapat maklumat yang tepat dengan kadar segar. Kita ada hubungi, tapi kita tak dapat lagi reply mesej sampai ke petang ni lah. Sepatutnya kita dah boleh bagi jawapan dekat apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kelang, tapi tak dapat. Tapi kita cadang macam itulah. Bagi isu mengenai saluran atau sistem pengurusan pekerja kontrak, Kementerian Sumber Manusia telah menyediakan pelbagai platform yang membolehkan pekerja kontrak membuat aduan sekiranya tidak berpuas hati dengan pihak majikan seperti berikut. Hadir sendiri ke Pejabat Tenaga Kerja secara talian dalam talian melalui email jtk@mohr.gov.my, dan lagi satu, ini paling penting, iaitu laman web KSM SISPA dipanggil, dan juga aplikasi Working for Workers. Yang ini kita tidak melihat siapa yang mengadu. Bila pekerja-pekerja mendapat kezaliman ataupun ketidakadilan oleh majikan, mereka boleh terus akses dalam Working for Workers ataupun dia panggil WFW, dan kita tidak minta nama-nama majikan dedah. Sebab bila berlaku aduan dalam ini, kita terus akan membuat siasatan, betul tak berlaku, kita akan panggil terus majikan tersebut. Ini proses yang telah kita jalankan dan sangat baik. Dan bila aplikasi ini dilaksanakan, para pekerja tidak merasa bimbang, takut berlaku intimidate ataupun retaliate kepada mereka ataupun tindakan yang tidak beretika oleh majikan terhadap pekerja. Ini adalah satu proses ataupun satu aplikasi yang sangat baik ketika ini, dan banyak kita menyelesaikan masalah-masalah pekerja apabila kita melancarkan aplikasi Working for Workers
WFW ini. Dan juga melalui telefon, boleh juga melalui surat. Kebanyakan pekerja tidak berani nak tulis surat atau nak telefon sebab takut diketahui oleh para majikan dan berlaku satu tindakan di luar jangkaan terhadap mereka, mereka akan kehilangan pendapatan. Inilah yang selalu berlaku, iaitu tretan ataupun ugutan. Yang seterusnya, melalui pihak ketiga seperti kesatuan kerja, badan bukan kerajaan atau orang perseorangan, dan juga tindakan siasatan juga diambil berdasarkan laporan daripada media massa. Jadi kita juga melihat kadang-kadang kesatuan sekerja juga merupakan satu badan untuk melindungi pekerja, tetapi ada ketika itu dia ada satu persetujuan bersama dengan majikan. Bila perkara ini berlaku, dia akan berlaku satu tidak ada perlindungan kepada ahli-ahli yang menjadi kesatuan kerja itu. Jadi sebab ini kita lancarkan perkara ini. Selain daripada kesatuan kerja, kita memberi perlindungan kepada mereka apabila berlaku dirasakan tidak ada keadilan dan kezaliman berlaku kepada mereka oleh employers melalui aplikasi WFW ini. Jadi Jabatan Tenaga Kerja juga akan menjalankan siasatan meskipun sumber aduan adalah secara surat layang, dan melalui aplikasi Working for Workers ini adalah kerana sebahagian pekerja enggan mendedahkan identiti mereka kerana bimbang kehilangan pekerjaan atau dikenakan tindakan sekiranya mereka diketahui oleh para majikan. Dalam konteks ini, secara keseluruhannya, bilangan kes aduan yang diterima pada tahun 2020 dan sehingga 31 Oktober 2021 berjumlah 17,109 aduan. Bukan satu jumlah yang sikit berlaku yang dilakukan oleh para majikan terhadap para pekerjanya ketika ini. Sehingga 31 Oktober 2021. Maksudnya, kes ini besar berlaku ketika pandemik COVID-19. Ada pihak-pihak mengambil kesempatan daripada krisis pandemik yang berlaku dalam negara kita ini. Jadi manakala sebanyak 16,971 kes telah berjaya diselesaikan bagi tempoh yang sama, iaitu 99.2% kes yang berjaya kita selesaikan. Daripada saya sebut angka tadi, 99%. Lebih sikit yang kita berjaya, maknanya hampir kita orang kata sistem yang kita ada ini melindungi pekerja hampir 99% ataupun hampir 1% lagi nak sampai ke 1%. Mana sangat-sangat berjaya dan amat dialu-alukan oleh para pekerja lah. Timbalan Menteri, saya nak ingatkan peraturan 17 bukan 18. Kedua-dua kena hanya membaca teks yang diluluskan sahaja, tidak ada tambahan. Okey, baik, terima kasih. Saya khawatir nanti ada perbahasan. Okey. Peraturan 17 tidak ada perbahasan. Okey, diselesaikan 99.2% kes yang diselesaikan. Negeri yang paling tinggi iaitu negeri Selangor 4,884, Johor 2,973 dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur 2,272 adalah negeri yang merekodkan jumlah aduan tertinggi. Antara aduan yang diterima adalah berkaitan dengan isu gaji dan isu kerja lebih masa. Sehingga 31 Oktober 2021, bilangan aduan berkaitan gaji yang diterima oleh JTK, Jabatan Tenaga Kerja, berjumlah 4,350 dan sebanyak 4,335 kes telah diselesaikan pada tempoh yang sama. Manakala bilangan aduan berkaitan isu kerja lebih masa pula sebanyak 547 diterima dan 542 aduan telah diselesaikan. Pada ketika ini, semua kes yang masih aktif dan akan diteruskan siasatan atau perundingan secara win-win atau menang-menang dengan izin antara majikan dan pekerja. Kebanyakan kes atau aduan berjaya diselesaikan dan tindakan susulan serta pemantauan berterusan akan dijalankan mengikut keperluan perundangan oleh pihak Jabatan Tenaga Kerja dari semasa ke semasa. Sebarang isu eksploitasi melibatkan isu pekerjaan akan diambil tindakan oleh Jabatan Tenaga Kerja. Setiap pekerja yang dicabuli hak perburuhan mereka boleh menggunakan medium-medium yang disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia dalam mengutarakan permasalahan mereka. Tindakan wajar akan diambil bagi aduan-aduan yang diterima. Bagi kontraktor yang didapati melakukan kesalahan di bawah Undang-Undang Perburuhan, Kementerian Sumber Manusia boleh memaklumkan kepada kementerian yang berkaitan, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia atau Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pertimbangan menyenarai hitamkan atau apa-apa tindakan yang bersesuaian sebagai usaha pencegahan
atau sebagai hukuman kepada mereka. Berkaitan isu kaji semula dasar penswastaan 1983 dan mengiktiraf pekerja-pekerja kontrak sebagai penjawat awam, untuk makluman, dasar penswastaan mula diperkenalkan pada tahun 1983 sebagai salah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan peranan sektor swasta dalam membangunkan ekonomi negara. Melalui dasar penswastaan ini, saiz perkhidmatan awam dikecilkan dengan mengurangkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. Secara tidak langsung, dasar ini juga meningkatkan kecekapan kerja dan produktiviti negara dengan mengurangkan bebanan kewangan kepada kerajaan. Bagi memastikan impak pelaksanaan dasar ini berada dalam tahap yang optimum, kerajaan pada tahun 1991 telah menerbitkan Pelan Induk Penswastaan Malaysia dan diikuti dengan penerbitan garis panduan penswastaan. Dalam Pelan Induk Penswastaan Malaysia ini menerangkan pelaksanaan dasar, manakala garis panduan penswastaan ini memperincikan perkara-perkara seperti objektif dasar, kaedah yang digunakan serta jentera pelaksanaan dasar. Dalam Rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan pada 27 September 2021, kerajaan akan meneruskan pengoptimaman penggunaan sumber manusia dalam perkhidmatan awam. Perkara ini akan dilaksanakan dengan mengawal pewujudan jawatan baru tanpa sebarang implikasi kewangan tambahan melalui kaedah tukar ganti ataupun trade-off atau pindah butiran perjawatan redeployment. Antara kaedah-kaedah lain yang diguna pakai termasuklah penyumber luaran ataupun outsourcing dengan izin dan juga penswastaan. Sehubungan dengan itu, cadangan yang berhormat berkaitan isu pengiktirafan pekerja-pekerja kontrak ini diserapkan secara tetap sebagai penjawat awam ke dalam skim perkhidmatan awam adalah kurang bersesuaian dengan hasrat kerajaan yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Berhubung maklumat yang dikawal selia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sekali lagi saya cadangkan supaya yang berhormat boleh terus menghubungi kementerian berkenaan bagi mendapatkan maklum balas dengan kadar segera. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, ahli yang berhormat Musyawarah